Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih lagi bersama saya, Khairis Syazani, dalam Jambang Production. Mesti anda tertanya, kenapa saya dah lama tak buat video macam ni ke, macam tu ke, macam tu ke. Saya nak minta maaf dululah. Sebenarnya kekangan masa menjadi salah satu faktor video dah lama tak keluar lah. Lagi satu kekeringan idea, kan. Tapi insyaAllah kita akan cubalah nak bagi video selalu keluar. Okey, jangan buang masa. Hari ni pakai aku je lah. Hari ni aku nak ceritakan dekat korang pengalaman aku pergi hantar orang berubat dan aku dikacau. Okeylah, satu hari kawan aku, nama dia aku rahsiakan lah, tapi aku pakai nama samaran dia Wan. Okey, Wan. Okey, satu hari ni Wan dia WhatsApp aku. Dia cakap, Riz, kau free tak Jumaat malam Sabtu? Aku cakap lah, kenapa? Ada masalah apa-apa ke aku boleh tolong? Aku ni jenis-jenis yang suka tanya dulu reason kenapa kan. Okey, lepas tu dia cakap macam ni, aku nak minta tolong teman aku jom pergi hantar makcik aku berubat. So aku cakap lah, makcik kau kenapa kan? Dia kata, makcik aku ni entahlah, aku macam pelik lah, tengok macam ada sesuatu tak kena dekat dia. So aku cakap dengan dia, okey, tak apa, kita bawa lah dia kan pergi berubat. Lokasi dirahsiakan, tapi dalam kawasan Johor lah. Masa tu aku tunggu depan rumah dia dalam around pukul 8 macam tu lah. Lepas tu dia cakap, okey, jom kita pergi rumah makcik aku, kita jemput makcik aku. So makcik dia ni dah tua, kira macam makcik dia ni mungkin anak sulung, mungkin anak yang atas-atas lah kan. Sebab anak makcik dia tu pun ada ikut sekali tau. Anak makcik dia tu macam aku tengok macam bayi-bayi mak dia je, tu juga lah. So makcik ni dah tua tau. So kita jemput dia. Perjalanan aku dari tempat kita orang nak pergi tempat berubat tu ambil masa dalam, sebab aku buat kereta lambat tau, aku bawa kereta dalam 1 jam suku lah, macam tu kan. So kita orang sampai dalam around pukul 9 suku, 9.30 macam tu, lebih kurang lah. So berubat pumpang. Orang yang berubat ni, okey, aku bagi gelaran nama dia Encik Samad lah. Okey, Encik Samad ni dia cakap dekat kawan aku, dia cakap, Wan, makcik kau ni macam ada yang tak kena lah kan. So aku nak minta izin dululah, nak buang benda-benda tak elok kan. So dia jadikan cerita, dia buang segala apa yang ada dalam badan makcik ni lah kan. Aku masa dia buang tu, aku macam tak ada apa-apa lagi lah. Masa tu okey lagi, macam paling-paling pun meremang apa benda kan. So dah dibuang, semua benda dah settle. So kita balik lah. So dalam perjalanan balik ni, untuk pengetahuan korang, makcik ni dibekalkan dengan satu wangian ni tau. Wangian dia apa tak nama wangian, aku pun dah lupa. Okey, wangian dia ni dia naik kereta aku. So sepanjang perjalanan ni kita lalu kampung tu. Jalan dia kiri kanan memang orang kata kebun durian, kebun pisang, macam tu lah jalan dia. Kita tak lalu kawasan luar, kita lalu jalan dalam. So dalam perjalanan tu aku dah macam perasan sesuatu yang tak kena tau. Disebabkan member aku ni, dia merasa dia kuat tau. Aku pun merasa kuat, tapi tak sekuat dia lah. Rasa aku buat kereta tu macam ada yang tak kena. So aku bawa kereta macam biasalah. Lepas tu dekat dalam satu kampung ni, tiba-tiba
Kau bayang member aku ni tiba-tiba aku tengah buat kereta ni, member aku tunjuk macam ni. Dia depan mata aku tengah buat kereta, tapi mata aku paling depan. Tapi mata kita kan ada mata putih ni kan. Mata putih kau bayang boleh nampak tepi. Macam kita fokus kat depan, tapi tepi ni kalau lalu tepi kita nampak kan. So aku macam nampak satu susuk badan berwarna putih. Dia stay dekat sebelah kanan aku lah kan. Aku pun macam apa tu. Lepas tu member aku cakap, si Wan ni cakap kau nampak apa? Lepas tu aku cakap lah, macam benda putih Wan. Dia kata dah tahu dia diam. Dia kata macam tu lah. Aku pun start daripada tu aku macam uish, ini real ni kan. Dia macam nampak sekilas pandang je lah. Aku cakap dalam hati, ini real ni. Betul ke Wan? Betul. So balik lah. So balik hantar makcik tu. So yang tukang ubat tu dia cakap macam ni, okay, kita dah settle. Dia cakap dekat ni lah, kawan aku si Wan tu, Cik Samad tu cakap dekat Wan tu, okay Wan, kalau dah siap sampai ke rumah dia, kau tanam lah benda ni. Benda tu kira macam sisa mandian lah, sisa mandian makcik tu lah. Sisa mandian makcik tu. So cakap okay, ini sisa mandian makcik tu, ada dia punya bahan-bahan mandian kan. Kata okay, kau tanam barang-barang ni. Okay, tanam kat mana? Dia tanam dekat belakang rumah makcik. Okay, belakang rumah makcik tu. Masa tu aku follow sekali lah. Dia cakap dengan aku, Riz, tolong aku jap. Aku cakap tolong apa ni? Kau pegang lampu. Aku pegang lampu torchlight tu. Aku suluh lah. Okay, nak tanam kat mana ni Wan? Lepas tu kata okay, kita tanam kat sini je lah, dekat belakang rumah. Belakang rumah dia kebun getah tak silap aku lah kan. So kita tanam lah. Tanam Masa tanam ni lah aku cakap dekat korang, bulu rumah aku meremang kan. Dari tangan ke badan semua naik. Aku cakap apa benda ni. Lepas tu tengah-tengah ni dia pegang cangkul lah. Dia cangkul. Tiba-tiba macam ada benda bergerak tau dekat tepi tu. Dia tak jauh lah, macam around 100 meter tu macam ada benda lari gitu tau. Lepas tu macam gegar-gegar kat pokok kan. Aku cakap dengan member aku, Wan, benda tu kat belah kanan ni Wan. Aku macam tak panggil tunggu belah kanan. Tak ada tau. Aku cakap macam, aku pegang lampu, aku cakap macam ni, Wan, benda tu kat sebelah kanan ni Wan. Tangan aku kat depan ni, kat sebelah kanan ke? Lepas tu dia kata, kau rasa ke? Aku cakap rasa. Sekejap So dia tanam Pak. So dah tanam, settle tanam, dia pergi kat tempat tu. Dia pergi, aku pun ikut lah, aku suluh. Lepas tu aku tanya kat sini Lepas tu dia cakap betul lah, tadi bendanya kat sini. Lepas tu tiba-tiba dekat atas bumbung rumah makcik tu, belakang bumbung belakang kan, benda macam benda berketuk-ketuk. Kau tahu kan benda kalau jalan atas bumbung macam mana kan? Tang tung tang tung tang tung tang. Aku cakap macam ini real ni. Okey tak ni? Lepas tu dia kata okey dah. Aku dah cakap dengan dia, okey aku dah pagar benda ni belakang rumah. Aku cakap dengan dia, kau main belakang rumah je, depan ni kawasan orang duduk. So kau tak payah nak kacau-kacau. So aku rasa macam okey lah, selamat lah. Lepas tu aku pun okey lah, jalan pergi depan lah, nak pergi depan tempat parking kereta kan. Aku pergi depan ni, tiba-tiba dia tanya, Riz, kau okey tak? Aku cakap kenapa? Aku okey kot, aku rasa kan. Tapi tangan aku masa tu meremang tau. Lepas tu dia cakap, sini kejap kau. Tiba-tiba macam dia pegang tangan aku, dah meremang tu. Dia baca tak apa-apa, dia pegang kepala aku kan. Agaknya masa tu benda tu datang tau kat aku. Sebab aku pun tak tahu kenapa kan. Lepas tu aku cakap lah dengan dia, Wan, kenapa benda ni datang kat aku kan? Lepas tu dia cakap, okay, benda ni dah kenal kita orang tau. So kita orang membesar dari kecil kat rumah ni. So kau ni dia tak kenal siapa. Dia macam tak familiar. So dia datang kat dekat dengan kau. Lepas tu dia cakap kan aku cakap tadi makcik tu dimandikan dengan mandian-mandian apa, ada wangian Rasulullah lah apa benda kan, apa minyak atar. Minyak atar ni dia cakap dengan aku, jin iblis syaitan ni tak suka bau benda ni. Dia cakap ini bau Muhammad ni. Dia cakap macam tu kan. Kenapa budak ni ada bau benda ni? Sebab
kan barang tadi semua dalam kereta aku kan, kita tanam dia kan. So benda tu datang dekat macam nak tahu lah. Last sekali pergi depan, dia pergi dekat belah toilet depan lah. Aku cakap aku nak ikut, dia kata tak payah, kau pergi sana. Dah pergi sana, lepas tu dia macam tak apa benda, dia baca ayat Quran agaknya lah kan. Pam. Lepas tu yang sepupu dia, yang anak makcik tadi tu lah, yang macam tu kan, dia cakap, Wan, okey ke rumahnya? Akak takut lah nak masuk. Tak apa kak, saya dah settle benda ni, InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Okey lah. Lepas tu aku cakap macam mana pengalaman tu buatkan aku aku nak kata aku takut, bohong lah aku cakap aku tak takut. Mestilah dia takut sikit kan, gentar kan. Dia jadi risau, takut benda tu datang kat aku tu. Sebab benda tu tak familiar kan dengan aku. Lagi satu, wangian tu pun lekat tau dekat kereta aku seminggu. So seminggu tu jugalah aku tak pakai kereta aku. So pengakhirannya makcik tu pun Alhamdulillah lah sihat, Alhamdulillah. Kita orang balik tak terus singgah rumah, kita orang pergi makan dulu. Sebab ada orang tu cakap kan, kalau kau jumpa apa-apa, kau jangan terus balik, pergilah singgah kedai makan ke apa kan. Aku pun okey lah, singgah kedai makan. Alhamdulillah lah, aku tak dikacau oleh benda-benda tu. Saya ingat member aku ada ajak aku lagi minggu depannya pergi tempat yang sama. Tolong, minggu depannya dia ajak aku pergi tempat sama. Tolong, kawan aku lagi seorang ni ada masalah juga. So guys, itu je cerita aku, pengalaman aku hantar makcik kawan aku pergi berubat. Kalau korang ada cerita-cerita yang menarik, korang boleh PM aku dekat IG. Nanti aku mana tahu boleh tolong ceritakan ke kan. So korang tolonglah, aku dah lama ni tak buat video. Bantu aku untuk subscribe video ni, like video ni, share video ni, bagi kawan-kawan tengok kan. Mana tahu ada rezeki dekat YouTube ni lagi kan. Okay guys, kita jumpa di lain video, di lain waktu, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.